Sesiapa yang menghidupkan 10 malam yang akhir Ramadan, pasti dia akan menemui Lailatul Qadar. Pasti, kerana ia salah satu daripada 10 malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bermula daripada waktu maghrib hatta matla'il fajr, hatta sehinggalah terbitnya waktu fajar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menyebut, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 yang akhir Ramadan, syadda mi'zarah, dia mengetatkan kainnya. Para ulama hadis dalam memberi makna hadis ini bermaksud, ada yang menyatakan baginda tidak menggauli isterinya kerana sibuk dengan i'tikaf. Ada yang bermaksud baginda bersungguh-sungguh untuk menumpukan kepada ibadah. Syadda mi'zarah wa ahya laylah, dan menghidupkan malamnya, yakni malamnya baginda beriktikaf. Wa ayqadha ahlah, dan mengejutkan kaum keluarganya. Maka sunnah untuk kita 10 yang akhir ini menumpukan kepada i'tikaf, membangunkan isteri dan anak-anak supaya mereka turut bersalat pada malam hari, berdoa, bertasbih, membaca Al-Quran. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada 10 yang akhir itu mempunyai fadilat yang besar. Bukan sahaja pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Al-Qadar. Setiap hari sebenarnya, pada 1/3 yang akhir malam, mempunyai kelebihan yang besar, di mana doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimustajabkan. Walaupun pada hari-hari biasa, sulusul akhir minal lail, 1/3 yang akhir daripada malam, 1/3 yang akhir daripada malam itu dihitung bermulanya malam daripada masuk waktu maghrib sehingga masuknya waktu subuh, dibahagi 3. Maka 1/3 yang akhir merupakan tempat yang mana doa didengari oleh Allah. Sebab itu sesiapa yang mempunyai urusan yang besar, dia berdoa pada Allah pada waktu tersebut. Pada 10 yang akhir Ramadan, lebih lagi kebesarannya. Pada malam Lailatul Qadar, lebih lagi pahala dan kebesarannya. Maka pada 10 yang akhir ini, kita bangun malam, kerana kita semua tahu Allah menyebut dalam Al-Quran, yang kita hampir setiap hari barangkali mengulanginya bagi sebahagian tempat. Allah menyebut, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah salah satu malam dari 10 yang akhir. Sebab itu pendapat yang kuat bukanlah pada 17 Ramadan nuzul Quran, kerana Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dengan nas Al-Quran, Lailatul Qadar, Quran turun pada malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar, Nabi beritahu, ialah salah satu daripada 10 yang akhir. Maka dengan itu, pada 10 yang akhir ini, kita bangun. Jangan biar isteri kita saja bangun tak nak nasi atau perangat makanan. Bangun kita. Pukul 3 bangun. Solat. Doa. Hatta kalau dia duduk sepanjang malam berdoa, dia beribadah. Kerana Nabi menyebut, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baca Al-Quran. Zikir. Istighfar. Banyakkan salat. Kerana tidak akan berulang lagi barangkali bagi sebahagian kita. Maka sesiapa yang menghidupkan 10 malam yang akhir, bermula daripada 20, 21, 22, 23 sehingga seterusnya, dia akan menemui malam Lailatul Qadar. Bukan syarat menemui Lailatul Qadar kena nampak benda pelik, tak ada kaitan. Bila apa maksud dia bertemu dengan Lailatul Qadar? Yakni dia akan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Apa maksud dia beribadah pada malam Lailatul Qadar? Maksudnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pendek, amalan kita pun tidak banyak. Kalaupun ada umur yang panjang, banyak kita telah bahagikan masa kita dengan berbagai-bagai urusan. Tapi kalau kita semayang 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, ia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 2 rakaat 1000 bulan. Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana kalau lebih? Bagaimana kalau kita baca Al-Quran? Bagaimana kalau kita istighfar? Bagaimana kalau kita tasbih, tahmid? Peluang yang besar kasih sayang Allah kepada kita. Dia ingin berikan pahala kepada kita. Dia ingin jemput kita ke syurga. Maka sebab itu, ramai orang mengelakkan diri daripada terlepas daripada habuan-habuan dunia. Ada orang sanggup beratur panjang untuk mendapatkan makanan kegemarannya di pasar Ramadan. Ada orang sanggup tunggu lama berdiri untuk mendapat sumbangan 500, 600, 200, 300, kadang-kadang 102. Allah menawarkan syurganya kepada kita. Dia menawarkan syurganya. Dia beri peluang 10 yang akhir. Kamu cari. Dan dia nyatakan, Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, dengan ihtisaban, dengan dia harap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya. Apabila pemikiran kita tertumpu kepada dunia, kita tidak dapat memahami makna Allah mengampunkan dosa. Apabila kita mati, kita tak bertanya lagi berapa relung tanah aku. Kita tak tanya lagi rumah aku macam mana. Kita tak tanya lagi kereta aku siapa naik. Bahkan kereta kita, harta kita, bahkan isteri kita, tidak lagi dapat kita berbuat apa-apa mengenainya. Kita hanya akan bertanya, adakah Allah mengampuniku ataupun tidak? Adakah aku diampuni oleh Allah ataupun tidak? Segala jawatan, pangkat, gelaran, nama, kedudukan tidak lagi memberi apa-apa makna. Tugas kita di dunia ini datang. Allah bagi tugas kita mengumpulkan pahala, menanggalkan dosa. Buatlah kerja. Di kalangan hamba Allah, ada jadi jawatan itu, ada jawatan ini,
Ada lahir dalam keluarga yang tinggi, ada yang keluarga biasa, ada orang kampung, ada orang bandar, ada yang kaya, ada kurang kaya. Tetapi Allah tidak memandang itu semua. Allah memberi tugas kepada kita mengumpulkan pahala dan mengurangkan dosa. Untuk mengumpulkan pahala, semua jalan Allah buka. Orang bawah dengan caranya, petani dengan caranya, orang besar dengan caranya, orang kecil dengan caranya. Tidak mesti orang besar lebih banyak pahalanya daripada orang bawah. Allah itu Rahman, Rahim. Dia membuka syurga seadil-adilnya untuk hamba-hambanya berlumba mendapatkannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Maka dengan itu disuruh kita dapatkan pahala. Kita salat, kita sedekah, kita berbagai lagi. Tapi dia tahu bahawa hambanya, anak Adam, sentiasa buat salah. Macam bapa kita Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat salah. Sebaik-baik yang buat salah yang bertaubat. Lalu dia jadikan langkah ke masjid, dikurangkan dosa, diangkat darjat. Wudu, memadamkan dosa. Solat kepada solat, mengampunkan dosa. Umrah kepada umrah, mengampunkan dosa. Solat pada malam-malam Ramadan, menghapuskan dosa. Maka ini yang lebih kita perlukan, lebih daripada duit di dalam poket kita, lebih daripada anak isteri kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak bina, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati sejahtera. Marilah sama-sama kita berusaha menghidupkan malam-malam pada malam-malam 10 yang akhir ini dengan tawaran-tawaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam, hadir beriktikaf di masjid, mengejutkan kaum keluarga. Untuk itu kita wajar bersiap. Mana kesibukan yang ada, kita selesaikan sehari dua ni, supaya 10 yang akhir dapat kita salat, dapat kita baca Quran. Bagi yang pencen, yang tak ada dah urusan, yang tak duduk di masjid, duduk di masjid i'tikaf, niat i'tikaf, baca Quran, tak larat baca Quran, salat tak larat salat, zikir tak larat zikir, duduk dalam masjid dengan niat mencontohi Nabi, memperolehi pahala. Tak ada istighfar. Hanya 10 hari untuk kita bersungguh-sungguh dengan tawaran-tawaran yang besar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.